Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Apa khabar guys? Diharapkan anda semua sihat-sihat belaka lah ya. Musim banjir ni hati-hati lah ya. Jadi pada malam ini macam biasa, ada dua kisah seram yang akan dibacakan oleh saya untuk menghiburkan anda semua. Dan sebelum kita mulakan, jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, tanpa buang masa, kita terus dengan kisah kita yang pertama. Kisah kita ditulis oleh Bonda, bertajuk Diganggu Pontianak. Okey, jom. Kejadian ni berlaku dekat rumah sewa yang sangat angker tu. Pada satu malam, mak Bonda ni nak buang air kecil. Oleh kerana ayah tak ada kat rumah, sebab ayah Bonda keluar jumpa kawan-kawan dia. Jadi Mak ni ajaklah Bonda temankan. Jam pada waktu tu dah pukul 11.45 malam. Pada mulanya Bonda malas nak temankan. Mata ni rasa mengantuk sangat-sangat. Macam ada gam uhu pula lekat dekat mata ni. Ke sebab Bonda tertumpahkan gam uhu dekat mata? Memang susah nak buka mata ni. Bonda dengar suara mak, tapi mata ni memang tak boleh nak buka langsung. Mungkin bosan. Nak kejutkan, mak Bonda berlalu dekat dapur. Akan tetapi sebelum dia bergerak ke dapur, sempatlah juga dia berkata sesuatu yang membuatkan mata Bonda ni segar bugar. Mak Bonda kata macam ni, "Bonda, tak apalah kalau tak nak temankan mak. Tapi ingat, esok-esok kalau kau nak terberak tengah malam, kau pergilah seorang-seorang. Ambil kau." Bagus betul mak-mak ni kan, main psikologi. Ugutan dia menggugat hati nuraniku yang suci lagi mulia ni. Ada ke patut. Bingkas Bonda bangun daripada tempat tidur dengan badan yang terhuyung-hayang. Bonda pun ikutlah mak Bonda ni turun tangga ke dapur. Jadi Bonda terus ikut mak sampai ke bilik air. Sampai dekat bilik air, tak semena-mena mak berhenti. Dia pusingkan badan dia dan pandang Bonda. Mata dia tak berkedip-kedip pandang Bonda. Mata Bonda dia pula duk melilau kiri dan kanan. Apa yang mak Bonda ni tengok? Dalam hati ni tertanya-tanya, kenapa pula mak ni? Bonda dah mula seriau. Mak masih lagi diam berbisu, kaku sambil pandang Bonda. Bonda gaul kening yang tak gatal ni macam pelik. Tiba-tiba mak berbisik, Kok ia pun nak teman pun tak payahlah ikut sekali masuk bilik air. Itulah dia rupanya. Baru Bonda perasan yang sebenarnya Bonda ni dalam keadaan mamai. Bonda secara tak sengaja dah terfollow mak Bonda ni masuk bilik air sekali. Tu yang mak Bonda suruh Bonda tunggu kat luar. Itulah punca dia. Dia pandang Bonda tak berkelip-kelip. Dan mak Bonda ni pula menjeling tajam sambil Bonda tersengih-sengih malu macam kerang busuk. Lepas mak Bonda tutup pintu bilik air, Bonda pergi dekat tangga batu dekat dapur. Hajat hati nak letakkan kepala dekat tangga, nak tutup mata kejap. Bonda baru je letak punggung atas tangga, baru nak menyandar badan. Tak sempat pun nak letakkan kepala di atas tangga, mak dah keluar daripada bilik air. Bonda tengok mak Bonda ni berjalan laju sambil betulkan kain batik dia. Jadi tanpa berkata-kata, mak Bonda pada waktu tu dengan bergegasnya tarik tangan Bonda naik tangga. Sampai nak tersungkur Bonda dibuatnya. Dia heret Bonda. Macam Bonda ni tak sempat nak bangun, tak sempat nak refresh minda nak bangun, dia tarik tangan terus. Jadi apa yang bermain dekat fikiran Bonda pada waktu tu? Bercakap dalam hati je Bonda. Bonda bertanya dalam hati lah, apa hal ni? Nak tanya tak berani bila dah tengok keadaan mak pada waktu tu. Jadi mak Bonda ni arahkan Bonda untuk tidur. Itu adalah perkataan saja yang dikatakan kepada Bonda. Satu-satunya perkataan yang keluar, tidur. Jadi tanpa banyak soal, Bonda rebahkan badan atas tilam dan paksa diri untuk tidur. Dalam kepala ni dah fikir macam-macam.
sedang bonda cuba nak tidurkan diri ataupun nak lelapkan diri, bonda dengar macam bunyi orang berjalan atas daun kering. Skrek, skrek, skrek. Bunyi tu tiba-tiba pula hilang dan diganti dengan bau bunga melur. Bonda ni memikirkan yang depan rumah ni memang ada pokok bunga melur yang besar. Jadi bonda fikir secara husnuzon lah tentang bau tersebut. Manakala bunyi seret atas tanah tu mungkinlah bunyi biawak yang sedang berkeliaran. Jadi yang pasal bau bunga tadi tu, bonda dia husnuzon, mungkin memang bau tu berbau wangi, tak ada kaitan dengan kakak cantik ataupun kak puan pada waktu tu. Jadi bonda ni pun malas nak fikir yang bukan-bukan. Bonda pejam mata kuat-kuat, ambil bantal dan tutup muka. Entah bilalah bonda terlelap. Entah bila bonda terlelap pun bonda tak tahu. Sedar-sedar dah terlelap. Jadi dipendekkan ceritalah, keesokan petang lepas bonda balik daripada sekolah, terus bonda tanya soalan tersebut tentang kejadian malam semalam. Bagi siapa-siapalah yang ikut kisah bonda di rumah sewa yang angker tu, mesti ingat lagi kedudukan bilik air rumah tersebut. Ingat lagi bukan? Baiklah, bonda ceritakan balik secara ringkas akan kedudukan bilik air tersebut. Tapi sebelum tu, bonda nak bagi mereka yang sedang dengar kisah ni fokus dengar betul-betul. Cuba bayangkan serta cuba letakkan diri anda dekat tempat kejadian. Dah sedia? Jom. Kedudukan bilik air ni berada dekat belakang sekali. Dinding dia pula separa batu bata dan separa zinc tebal. Manakala atap dia juga zinc, tapi tak tutup bilik air keseluruhan. Hanya setengah depa bahagian atas bilik air yang terbuka. Berhadapan dengan dinding bilik air dan juga pintu belakang terdapat sebatang pokok petai yang besar dan berbuah lebat. Hingga kan salah satu hujung dahan dia berada betul-betul di bahagian atas bilik air yang terbuka. Buah petai dia terjulur masuk dalam bilik air. Jadi mak bonda dia ceritalah, lepas dia tutup pintu bilik air, dia pun teruskan niat dia nak buang air kecil. Kedudukan mak bonda pada waktu menghadap dinding ke belakang. Ini bermakna dekat depan dia, iaitu bahagian luar bilik air, adalah pokok petai. Sedang buat hajat, sedang membuang air kecil, mak bonda baru perasan daun-daun petai jatuh berguguran ke lantai bilik air. Mak bonda ni dia rasa pelik. Waktu tu menghadap dinding ke belakang. Ini bermakna depan dia bahagian luar bilik air, iaitu pokok petai. Mak bonda rasa pelik pada malam tu sebab nak kata angin lah yang membuatkan daun pokok petai tu gugur. Tak ada angin pada malam tu. Malam tu memang terasa bahang dia. Daun-daun petai pula makin lama makin banyak jatuh berguguran dekat lantai, macam salji. Jadi mak bonda pun dongak ke atas slow-slow. Dia macam dia tengok ke atas slow, secara perlahan-lahan. Mak bonda ni lah. Bila mak bonda dah pandang ke atas secara perlahan-lahan sebab nak cari punca apa yang menyebabkan daun petai tu gugur dan jatuh. Bila mak bonda dah pandang ke atas, di atas dahan yang hujung dahannya berada betul-betul di bahagian atas bilik air, mak bonda ni nampak susuk badan perempuan berselubung dengan kain putih labuh, sedang duduk sambil kaki dia berjuntai-juntai ke bawah macam anak kecil yang duduk dekat buaian, dan kaki dia digoyang-goyangkan. Dia macam duduk macam ni dia goyang macam tu, santai-santai. Pernah tengok orang lepak-lepak kan? Dia duduk atas satu tempat yang tinggi tu, dia akan goyangkan kaki dia. Lebih kurang gitulah bunyi dia. Bukan bunyi gaya macam tu. Wajah perempuan yang berselubung dengan kain putih labuh tu, wajah dia tak kelihatan sebab terlindung dengan rambut dia yang panjang. Kulit dia pucat serta kuku dia yang runcing dan tajam serta berwarna hitam. Makhluk tu pula sedang bermain-main dengan rambut dia. Sampai dia goyang kaki tu, dia trim rambut dia lah. Mungkin dia sikat rambut dia lah kot. Tapi yang terang-terangan mak bonda nampak bukan wajah perempuan tu, tapi mulut perempuan tu tersenyum. Senyum bukan sebarang senyum. Ini senyum yang boleh membuatkan bulu-bulu roma dekat badan sepakat naik serentak.
Kalau sepakat membawa berkat, tak apalah juga. Tapi ini sepakat membawa tandanya bala akan tiba. Itu yang mak bonda takutkan. Maksud dia bulu roma menggemang ni, yang menakutkan, itu yang takut. Kalau sepakat membawa berkat, itu tak apa. Agaknya makhluk tu tahu yang mak bonda ni tengah usah dia. Jadi sebab itulah dia senyum tanda perkenalan. Yang paling menakutkan, mak bonda cerita lagi lah. Lepas benda tu tahu yang mak bonda ni usah dia, kaki dia yang sedang bergoyang dengan asyik dan gembiranya tadi tiba-tiba berhenti. Tangan dia yang tengah duk trim rambut tadi tu tiba-tiba berhenti. Agaknya dia tahulah mak bonda dia dah nampak dia. Sebab itulah dia mula nak senyum. Kata mak bonda ni lagi lah, sebelum perempuan tu tengok sepenuhnya kepada mak, lebih baik cepat-cepat keluar sebelum dia pandang yang full punya. Sebelum dia selak rambut, nampak wajah yang tak ada, yang tak, orang kata apa, yang tak terjangkau di akal lah, yang tak berapa nak elok nak tengok tu. Lebih baik cabut lari dululah. Mulut mak bonda ni pula tak berhenti-henti beristighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Kaki mak bonda ni tiba-tiba rasa kebas. Langsung tak rasa kaki dia jejak lantai. Jadi mak bonda buka pintu bilik air dan bergegas keluar. Bunyi serta bau yang bonda alami pada malam tersebut adalah sah memang tanda kehadiran kakak cantik ataupun makhluk tersebut. Dan kebetulan lah 15 minit selepas kejadian tu, ayah bonda balik daripada lepak dengan kawan-kawan dia. Waktu balik tu, ayah bonda cerita pula, dia nampak makhluk tersebut terbang daripada pokok petai ke menghala ke pokok kekabu yang berada depan rumah bonda. Jadi persoalan dia sekarang ni, adakah susuk perempuan yang mak bonda nampak tu Pontianak ataupun langsui? Okey, itulah dia. Itulah dia kisah yang pertama. Kisah diganggu Pontianak. Ditulis oleh bonda. Seram walaupun kita tak alami tapi cara dia bawa cerita tu macam kita pula yang tenggelam, ataupun kita pula yang berada di dalam perspektif dia. Bonda ni kalau tak silap salah seorang fans The Segment tau. Dia selalu kongsi cerita dekat The Segment. Menarik cerita dia. Saya sendiri pun dengar The Segment. Kalau bonda cerita kan, memang saya lah orang pertama nak dengar. Memang best dia cerita. Dia cerita betul-betul daripada dia punya POV, point of view. Jadi kita rasa lah macam kita pula yang berada dalam cerita dia. Itulah dia kisah yang pertama. Kisah kedua pula. Kisah kedua. Baik, kisah kedua ini bertajuk Hospital Lama Changi. Let's go. Perhatian. Baik, ini adalah perkongsian secara santai sahaja, tidak berniat untuk menyinggung mana-mana pihak atau menjatuhkan imej sesebuah tempat yang dijadikan bahan penceritaan. Read by your own risk. Tahukah korang kalau aku cakap lah yang bandaraya dekat Singapura ni merupakan kawasan yang paling berhantu di Asia, mengalahkan Jepun. Tak sangka Jepun yang selalu buat cerita hantu, komik seram, kaya dengan urban legend, bagai semua tu pun boleh kalah dengan Singapura ni. Yang bestnya, tak jauh je dari Malaysia, bawah kita je. Dan salah satu tempat dekat Singapura yang dikatakan paling keras dan angker adalah Changi. Apa yang menyebabkan Changi famous gila dengan cerita-cerita seram dan menjadi sarang kegiatan supernatural adalah satu ketika dulu, di zaman pendudukan Jepun, banyak kawasan dekat Changi ni adalah tempat penyiksaan dan pembunuhan ramai bangsa Tionghoa dan tahanan perang oleh tentera Jepun. So kiranya banyak roh tak aman lah yang bergentayangan dekat situ. Dan salah satu tempat yang paling ditakuti dan sering kedengaran cerita-cerita seram dekat situ adalah Hospital Lama Changi. Sebut saja nama Hospital Lama Changi, dekat orang Singapura, especially yang duduk dekat Changi,
memang dah masak sangatlah dengan keseraman dan keangkeran hospital tersebut. Mengikut sejarah hospital tersebut, asalnya merupakan markas ketenteraan tentera British yang diambil alih oleh tentera Jepun selepas British kalah perang, dan disitulah dijadikan tempat penjara, pembantaian, penyiksaan dan pembunuhan masyarakat Tionghoa dan tawanan perang lain. Jumlah yang mati cukup banyak dan ramai saksi yang jumpa hantu dekat situ dalam keadaan berbagai-bagai bentuk. Ada yang tak ada kepala, ada yang cedera parah disebabkan seksaan yang diterima ketika hidup. Malah Cik Ponti pun ada. Selepas Jepun kalah perang, markas tersebut telah ditukar kepada hospital. Tetapi kemungkinan keadaan hospital yang mempunyai banyak gangguan mistik atau sebab lain, maka lokasi ditukarkan ke tempat lain pada tahun 1994. Dan semenjak itulah hospital ini terus dibiarkan sepi dan menjadi sarang kehidupan makhluk paranormal. Ada berbagai cerita yang didengari di kalangan mereka yang gemar meneroka hospital tersebut hanya untuk mencari bukti ataupun aktiviti santai. Tetapi pernah berlaku terjadi kes orang hilang selepas masuk hospital tersebut. Dan disebabkan itulah sebuah filem realiti tentang hospital lama Changi diterbitkan untuk menunjukkan keadaan sebenar yang terdapat di dalam bangunan hospital, dan juga menyelitkan beberapa footage sebenar yang berjaya dirakam oleh penerbit filem yang terdiri daripada kalangan beberapa anak muda Singapura yang berminat dengan dunia paranormal. Okey, sebelum aku nak mengakhiri entry ini, aku nak selitkan kisah seram mengenai seorang Pak Gad yang pernah bekerja dekat hospital lama tu. Cerita dia macam ni. Ada seorang Pak Gad ni, dia dah lama kerja dekat hospital lama Changi ni, tapi sekarang tak tahulah dekat mana dia sekarang, hidup lagi ataupun tidak. Ayah aku pun pernah kerja dekat hospital tu. Sebelum kena tutup, aku ingat lagi ada seorang Pak Gad ni. Dia selalu lepak kat situ. Pak Gad tua lah. Ayah aku kenal Pak Gad tu, dan diorang berdua selalu menyemang ataupun borak-borak kosong lah. Satu hari tu beberapa bulan sebelum hospital kena pindah, ayah aku dengan dia tengah bercakap-cakap time tu. Aku pun ada sama. Aku ingat lagi apa yang diorang perbualkan ataupun yang diorang sembangkan. Sedih lah, hospital ni dah nak kena tutup. Nanti dekat mana lah aku nak cari makan. Lagipun aku dah lama kerja kat sini. Aku dah biasa selok belok dengan tempat ni, kata Pak Gad tu dengan nada sedih. Baru-baru ni aku dengan member pernah ada try masuk hospital tu saja nak rasa feel tengok hantu tu macam mana. Mula-mula masuk dekat tingkat 1 dengan 2 tak ada apa-apa. Kita orang 16 orang, tapi torchlight ada 2 je. Tapi bila masuk tingkat 3 je, lampu suluh kita orang tiba-tiba buat hal. Yang satu tu padam terus, dan yang satu lagi tu bateri jadi weak, kejap berkelip, kejap ada, kejap tak ada. Apa lagi, yang perempuan dah takut, dah mula gelisah, macam-macam lagi lah. Ada yang mata meliau pandang kiri kanan belakang depan, kot-kot ada benda melintas. Then nak tahu apa yang berlaku? Tiba-tiba je ada Pak Gad datang dari arah tangga, tak jauh daripada kita orang. Dari susuk tubuh dia macam kenal, tapi muka dia tak nampak sebab gelap sangat. Pak Gad tu langsung tak bawa lampu suluh dan suruh kita orang turun ikut direction yang dibagi. Baik betul Pak Gad tu. Bila kita orang turun, aku dengan member sama lelaki pelik. Yang perempuan terus lari lintang pukang sambil menjerit. Kita orang pun apa lagi, berlarilah. Bila dah selamat keluar daripada situ, kita orang tanya kat budak perempuan kenapa dia orang terus lari pecut macam tu. Dia orang cakap bila dia orang sampai je dekat ground floor, dia orang nampak yang kaki Pak Gad tu tak ada, tapi hanya seluar dia je bersambung dengan kasut. Entah macam mana dia orang nampak, aku pun tak tahu. Aku dengan curiosity, aku
agak memuncak lah pada malam tu. Balik daripada eksplorasi tu, aku terus tanya ayah aku. Kok lah dia ingat lagi Pak Gad tu. Bila aku dah cerita A sampai Z tentang pengalaman aku pergi hospital Changi lama tu, nak tahu apa ayah aku jawab? Oh, orang tua tu, Pak Gad yang korang nampak tu, dia dah lama meninggal. Aku terkejut dan meremang bulu roma sampai ke tengkuk. Betul ke apa yang aku tengok tadi ni? Aku betul-betul terkejut dan sampai sekarang aku tertanya-tanya, betul ke dia adalah orang yang sama yang menyelamatkan kami daripada terus sesat dalam hospital tu? Tapi ada jugalah aku dengar daripada orang lain yang mereka pernah terserempak dengan lembaga seorang lelaki tua berpakaian seragam security berjalan-jalan dalam bangunan Hospital Lama Changi. Itulah dia kisah kita yang kedua, Hospital Lama Changi. Rasa anda semua tahu kot tentang kisah ni kan? Especially orang Singapura lah yang paling tahu kan? Saya tak pernah pergi lagi Hospital Changi Lama, jadi dapat tengok dekat YouTube je. Agak seram lah. Okay, itulah dia kisah kita pada malam ini. Kadang-kadang ada ayat yang saya tambah lah waktu cerita tu kan? Okay, itulah dia kisah dia. Terima kasih kepada anda semua yang sudi tengok video saya pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua subscriber Mystic Horror yang support channel daripada day one lah, hari pertama sampailah sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak-banyak. Jasa anda takkan saya lupakan. Terima kasih. Jadi channel Mystic Horror ni, macam saya selalu cakap, channel Mystic Horror ni sedang nak capai target 1000 subscriber. Jadi kepada yang masih belum, silalah like dan subscribe lah channel ni. Sebab saya nak monetize dulu channel ni supaya saya nak beli equipment yang lebih canggih. Saya nak beli webcam, saya nak beli mungkin mic baru, mic yang lebih, orang kata apa, lebih padu kan. Mic yang macam DJ Casey guna tu. Dan saya nak upgrade saya punya sound card ni kepada yang lebih better. Jadi sebab itulah saya kena monetize dulu channel saya ni. Jadi saya minta lah jasa baik anda-anda semua yang sedang tengok video ni, tolonglah spread ataupun sebarkan video ni kepada rakan-rakan anda, teman-teman anda, dan suruh dia orang subscribe sekali. Jangan risau, subscribe tak kena bayar. Okay, itu sajalah. Terima kasih. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.